Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan berkongsi sesuatu perkara yang jarang-jarang saya kongsi. Saya akan berkongsikan kepada sahabat semua bagaimana saya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jom kita. Alhamdulillah, anda semua sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'alaf. Sekira anda suka akan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Setiap klik anda adalah kebajikan. Baik sahabat-sahabat semua, episod lepas saya telah berkongsi dengan sahabat-sahabat semua bagaimana apa itu hidayah dan bagaimana seseorang itu mendapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susulan daripada itu, hari ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua bagaimana saya sendiri mendapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memeluk agama Islam. Sebenarnya perkara ini jarang saya berkongsi dengan orang. Saya lebih suka untuk berkongsi apa yang telah seorang mu'alaf itu buat setelah mereka memeluk agama Islam. Tapi moga-moga dengan perkongsian pada hari ini kita dapat memberi kebaikan dan mungkin ada kisah dan nasihat yang dapat kita ambil daripada perkongsian ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, sebenarnya saya memeluk agama Islam pada umur 25 ataupun 26 tahun. Ya, lebih kurang 10 tahun yang lepas, dan lebih kurang 10 tahun. Jadi walaupun saya memeluk agama Islam pada umur tersebut, sebenarnya hidayah ini orang yang mendapat hidayah ini adalah orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih sejak azali lagi. Telah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir, orang ini dia lahir dalam keluarga yang Islam ataupun dalam keluarga yang bukan Islam, yang akhirnya mereka memeluk agama Islam. Jadi walaupun memeluk agama Islam pada usia yang begitu, sebenarnya apabila difikirkan balik, sebenarnya Allah telah memberikan hidayah kepada saya sejak daripada umur saya kecil lagi. Saya membesar bersama nenek saya, berasal daripada Kedah, di sebuah perkampungan yang bernama Tanjung Dawai, kampung di tepi pantai. Jadi kehidupan kami agak boleh kata agak miskin ataupun keadaan kehidupan yang agak biasa, perkampungan. Dan jadi saya membesar dengan keadaan yang saya perlu bekerja untuk menyara kehidupan, walaupun saya dijaga oleh nenek saya, nenek saya yang telah mendiang. Jadi kehidupan yang sebegitu membuatkan saya sentiasa berfikir. Saya ingat lagi pada umur saya 7-8 tahun. Saya terdapat banyak persoalan yang dimainkan dalam fikiran. Mungkin keadaan hidup saya yang membuat saya berfikir sebegitu. Rumah saya di tepi pantai, apabila buka saja pintu, maka nampaklah pantai. Jadi antara hobi saya yang suka saya lihat, yang suka saya buat adalah saya suka tengok laut, tengok ombak, melihat ke langit, melihat bintang, dan mungkin pantai senang untuk kita lihat tahi bintang dan juga sebagainya. Jadi bermacam-macam persoalan sebagai seorang kanak-kanak yang keluar di fikiran saya sentiasa terfikir, siapakah yang menciptakan alam ini? Siapakah yang menciptakan dunia ini? Siapakah yang menciptakan bumi? Segala apa yang ada di langit dan ada yang bumi, siapakah yang menciptakannya? Sebab daripada dahulu lagi, daripada umur 5, 6, 7, 8 tahun lagi, saya sudah teguh percaya bahawa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya membesar dengan nenek saya, keluarga saya beragama Buddha. Jadi nenek saya pula adalah orang yang berbangsa Siam, dan agak kuat pegangan agama Buddhanya. Jadi
saya sering didedahkan dengan ajaran agama Buddha. Jadi nenek saya sering kali mengajar saya, kita kena berbuat baik, kita tak boleh buat jahat. Biarlah orang buat jahat terhadap kita, jangan sesekali kita buat jahat terhadap orang. Kemudian nenek saya juga mengajar saya, ya, syurga itu ada, neraka itu ada, setiap perkara yang kita buat itu ada balasannya. Jadi apabila saya berpegang kepada perkara tersebut, jadi saya percaya akan kewujudan Tuhan. Jadi saya percaya bahawa langit dan bumi dan alam keseluruhannya adalah ada penciptanya. Maka siapakah penciptanya? Seringkali saya tertanya-tanya. Tapi tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Dan macam-macam lagi soalan yang mungkin keadaan hidup saya yang agak susah masa itu, seringkali juga saya tertanya-tanya. Kenapa kita manusia wujud di dalam dunia ini? Itu persoalan antara persoalan yang saya sering tanya diri saya sehingga ke umur saya telah meningkat dewasa. Kenapa saya wujud dalam dunia ini? Apakah tujuan saya wujud di dalam dunia ini? Kenapa saya hidup? Kadang-kadang saya terfikir, hidup ini untuk berjaya. Jadi sejak daripada kecil lagi, saya sering memikirkan apakah definisi berjaya itu. Jadi mungkin keadaan yang saya agak dhaif, mungkin saya fikir berjaya itu adalah untuk menjadi kaya. Tetapi sejak kecil lagi saya telah faham bahawa menjadi kaya bukan segala-galanya. Saya akan menjadi tua, saya akan menjadi sakit, sentiasa sakit seperti nenek saya. Suatu hari nanti saya akan mati. Jadi ke mana saya akan pergi selepas itu? Dan bermacam-macam lagi soalan yang timbul dalam minda saya yang yang saya rasa tidak mampu untuk saya bertanya kepada siapa-siapa dan tidak ada jawapan padanya. Kenapa dalam dunia ini begitu banyak agama? Kalau begitu banyak agama, adakah syurga itu satu ataupun syurga itu ada banyak? Ataupun setiap agama ada syurganya yang masing-masing? Itu persoalan-persoalan. Jadi persoalan ini dibawa sehingga saya meningkat ke umur 19 tahun. Apabila saya pada umur 19 tahun, saya memasuki sebuah institusi pengajian. Jadi di institusi pengajian itu, saya banyak bergaul dengan sahabat-sahabat yang Cina dan juga sahabat-sahabat yang Melayu. Yang di mana senior-senior ataupun abang-abang yang saya berkawan dengan mereka ini, ramai daripada kalangan mereka yang lulusan pengajian Islam daripada UKM, daripada daripada UIA dan juga sebagainya. Jadi saya banyak bergaul dengan mereka. So pengaruh yang mereka bawakan kepada saya, yang pertama sekali saya lihat mereka sangat tenang. Jadi saya amat kagum dan saya terfikir bagaimana saya boleh jadi setenang mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, klimaksnya apabila suatu hari Allah buka mulut saya. Saya bertanya kepada sahabat-sahabat saya yang berada di situ. Tiba-tiba saya tanya, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa ya? Sebenarnya siapa yang menciptakan alam dan seisinya? Mungkin saya tidak menggunakan ayat seperti saya sekarang ni lah. Saya menggunakan ayat saya dululah yang tidak tahu apa-apa. Jadi secara spontan dan secara mudahnya, sahabat-sahabat saya yang beragama Islam ini menjawab, yang menciptakan dunia dan alam ini adalah Tuhan. Dan mereka menyebutkan ciri-ciri Tuhan. Dan Tuhan yang mereka percaya katanya adalah Allah. Allah menciptakan seluruh apa yang ada di dalam alam ini, termasuk manusia, binatang, planet, bintang dan juga sebagainya. Dan juga Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia tidak kira Islam ataupun bukan Islam. Allah adalah Tuhan yang menciptakan, Allah adalah Tuhan yang mentadbirkan dan juga sebagainya. Jadi mereka membacakanlah saya surah Al-Ikhlas dan diterangkan. Jadi saya rasa benda tu secara terusnya saya
mampu menerima fakta itu. Saya rasa perkara itu sangat logik, boleh diterima akal. Sejak daripada itu, saya mula mengkaji tentang agama Islam. Saya mula mengkaji tentang agama Islam. Saya lebih banyak berkawan dengan orang-orang yang beragama Islam, kawan-kawan Melayu. Kemudiannya, saya mula minat terhadap Islam. Dan akhirnya, saya nekat pada umur 19 tahun, saya nekat untuk memeluk agama Islam. Dan saya sampaikan keinginan saya itu kepada sahabat saya. Cuma sayangnya, saya tidak tahu mengapa, cuma sayangnya tidak ada seorang pun yang mensyahadahkan saya ataupun membawa saya ke jabatan agama untuk disyahadahkan. Dan saya sendiri, saya tidak tahu bagaimana untuk memeluk agama Islam. Yang saya tahu bahawa saya nak memeluk agama Islam. Tapi walaupun belum lagi memeluk agama Islam secara rasmi pada waktu tersebut, saya telah ikut kawan pergi ke surau. Saya masuk kumpulan nasyid, walaupun bukan Islam, yang akhirnya menimbulkan pelbagai kontroversi. Dan antara cabaran yang saya temui pada waktu itu adalah saya mula dipulaukan oleh sahabat-sahabat saya dan juga lecturer saya yang bukan Islam. Sebab saya tidak merahsiakan perkara tersebut. Orang semua tahu saya nak masuk Islam secara terang-terangan, dan saya mula dipulaukan. Jadi, tapi yang sahabat-sahabat yang Islam pula tidak ada yang mensyahadahkan saya. Cuma saya saya tidak lagi menyampaikan hasrat tersebut kepada keluarga saya, ya, di mana saya tahu bahawa kalau saya sampaikan kepada keluarga saya, sudah pasti keluarga saya akan membantahnya. Jadi saya pada waktu usia yang muda, saya pun tidak berfikir banyak, ya, Saya hanya tahu Islam itu adalah agama yang benar dan saya ingin memeluk agama Islam. Dan saya telah pun memikirkan nama saya, ya, di mana Ridwan itu telah saya fikirkan sejak umur saya 19 tahun lagi. Tapi saya tidak memeluk agama Islam secara rasmi. Jadi hal ini berlarutan sehingga saya telah keluar bekerja, ya. Dipendekkan cerita, saya telah keluar bekerja, dan kadang-kadang ada sahabat yang datang bertanya saya, adakah awak nak masuk Islam lagi? Saya kata ya, tapi tidak ada, tapi dibiarkan macam tu saja. Sehingga akhirnya saya menceburi bidang pengurusan pementasan, iaitu event management. Jadi apabila saya bekerja di sebuah syarikat event management, dan akhirnya tidak lama selepas itu saya membuka syarikat sendiri. Dan apabila kita berada di bidang event management, dia seolah-olah kita berada dalam bidang entertainment, ya, hiburan, ya. Hidup ini penuh dengan lampu, ya. Kita sentiasa berada dalam, minta maaf, tempat-tempat yang tidak baik seperti kelab dan juga sebagainya. Dan pada usia yang begitu muda, 20 lebih sikit, perniagaan semakin meningkat, perniagaan semakin baik, dan saya mulai lupa Tuhan, ya. Saya semakin ramai kawan, saya semakin lupa Tuhan, tidak berpegang pada agama walaupun agama yang asal, dan saya merasakan diri saya hebat dan juga sebagainya. Dan Allah uji, ya. Ini sebenarnya difikirkan bahawa adalah ujian daripada Allah dan jalan yang disusun oleh Allah SWT untuk saya memeluk agama Islam. Sebenarnya cantik, ya. Sebab pada umur 19 tahun saya tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan ataupun perasaan keluarga saya, bagaimana saya nak handle keluarga saya bila saya memeluk agama Islam. Saya tidak fikir, ya. Jadi saya berterusan hidup begitu, ya, kawan ramai. Jadi sampai ke akhirnya pada tahun 2010, perniagaan saya ataupun bidang yang saya usahakan, saya mengalami masalah yang sangat besar. Hingga akhirnya saya tidak mendapat payment, saya gagal dalam perniagaan atas kelemahan saya sendiri juga. Akhirnya saya jatuh dan saya kehilangan segala-galanya.
Apabila jatuh, sahabat-sahabat semua yang saya anggap kawan pada masa itu pun hilang. Saya tidak ada kawan. Cuma ada seorang dua orang kawan yang membantu saya. Segala harta yang saya kumpul, saya pun tidak menyimpan sebab wang saya dapat dengan senang pada waktu itu. Dan kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, segala-galanya tak ada. Dan saya jatuh sehingga jatuh yang sedalam-dalamnya pada usia yang muda lah, pada usia yang muda. Mungkin bagi sesetengah orang ianya bukan ujian yang berat, tetapi mungkin bagi saya yang usia yang begitu muda, mungkin ianya agak berat untuk saya. Jadi akhirnya sehingga timbul pemikiran di dalam hati saya, kenapa kena hidup di dalam dunia ini? Hidup di dalam dunia ini seolah-olah tidak ada makna. Jadi saya fikir lagi, saya tidak mampu berfikir secara waras ketika itu. Jadi saya fikirkan, kalau saya teruskan lagi, kalau saya naik lagi pada suatu hari nanti, mungkin saya akan jatuh kembali. Apa maknanya saya hidup dalam dunia ini? Tidak bermakna pun saya hidup di dalam dunia ini. Hidup saya menjadi kosong. Saya tidak tahu nak buat apa. Saya tidak mampu mendapatkan kembali semangat. Akhirnya timbul di dalam hati saya bahawa adanya Tuhan. Jadi sekali lagi saya mempersoalkan, siapakah Tuhan? Jadi apabila difikirkan balik, Tuhan yang sebenar, yang masuk ke akal saya, yang mampu masuk ke dalam hati saya adalah Allah. Saya hanya mampu mengatakan bahawa Tuhan yang menciptakan dan mentadbir alam semesta ini adalah Allah. Jadi saya simpan niat saya tidak beritahu kepada sesiapa hingga saya berhijrah ke Selangor. Apabila saya berhijrah ke Selangor, saya berjumpa dengan seorang abang ini. Jadi saya membantu membuat sedikit kerja-kerja. Jadi sehingga satu hari Allah SWT bersembang, Allah buka mulut saya apabila saya bersembang dengan beliau, ya. Saya berkata bahawa sebenarnya dulu saya nak masuk Islam sebenarnya, tapi tak jadi. Saya beritahu dia macam tu. Jadi apabila dia mendengar kenyataan daripada saya yang sebegitu, dan dia mula tanyalah bertalu-talu, kenapa awak nak masuk Islam dan juga sebagainya. Saya pun cerita. Betul ke awak nak masuk Islam? Saya kata, ya betul saya nak masuk Islam masa tu. Memang betul-betul saya nak masuk Islam. Dan saya menyatakan bagaimana saya beriman pada Allah. Kata saya beriman, saya percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan. Jadi cuma saya tak tahulah. Kata cuma tak ada orang bawa saya masuk Islam pun masa tu, saya pun okey je. Lepas tu jadi akhirnya dia kata, kalau awak nak masuk Islam sebenarnya senang je. Abang bawa awak ke pejabat agama, masuk Islam. Dah habis cerita. Abang carikan 2 orang saksi. Jadi bolehlah kita masuk Islam. Jadi Allahumma salli Muhammad. Saya pun kata, kalau macam tu boleh je lah. So betul ke awak nak masuk Islam? Saya kata betul. Jadi okey, minggu depan hari Jumaat kita jumpa. Okey, abang bawa 2 orang saksi, abang bawa awak pergi syahadah dekat pejabat agama. Saya pun kata okey. Jadi sehingga sampai ke minggu depan, saya balik tu, saya rasa macam menyesal pula kenapa saya cakap saya ingin nak memeluk agama Islam. Saya terfikir-fikir betul ke keputusan saya ni, macam mana dengan keluarga saya dan juga sebagainya. Tapi akhirnya seminggu sudah berlalu. Jadi saya pun dah sediakan dokumen saya, dibuat salinan kad pengenalan, ambil gambar pasport dan juga sebagainya. Hari Jumaat saya telefon abang itu, ya, saya telefon abang itu. Dan saya kata, bang, kita nak jumpa kat mana? Abang tu, jumpa buat apa? Saya kata, abang kata nak bawa saya pergi pejabat agama. Lepas tu dia pun terkejut. Betul ke awak nak masuk Islam ni? Saya kata, betul lah, kan abang suruh jumpa minggu ni. Ya Allah, aku belum lagi cari saksi 2 orang. Nanti abang call balik. Jadi kemudiannya tak lama selepas tu abang tu call balik. Jadi kita pun berjumpa di pejabat agama dan saya disyahadahkan. Jadi begitulah bagaimana perjalanan saya mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi mungkin daripada niat saya ingin memeluk agama Islam, sehingga saya memeluk agama Islam mungkin dalam 6 tahun, 7 tahun, akhirnya saya memeluk agama Islam. Jadi sebenarnya ini adalah permulaan je bagaimana kita memeluk agama Islam. Sebenarnya selepas memeluk agama Islam itu datang pula cabaran yang bermacam-macam.
Ya, tapi itulah apa asbab hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada saya, dan saya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kekalkan saya dalam iman, hidup dalam iman dan juga mati dalam iman. Begitu juga bagi tuan-tuan yang menonton video ini, insya-Allah. Jadi tujuan saya berkongsikan adalah mungkin ada nasihat, ada ibrah, ya, daripada cerita ini. Jangan kita menghukum seseorang itu bagaimana dia memeluk agama Islam, adakah dia akan beriman ataupun tidak. Hakikatnya hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah letakkan seseorang di hadapan saya yang dahulunya pada saya umur 19 tahun, yang muncul di hidup saya, yang akhirnya membuat saya nekat untuk memeluk agama Islam, dan akhirnya pada umur 20 lebih Allah letakkan lagi seseorang, Allah susun jalan yang cantik, Allah letakkan lagi seseorang yang akhirnya membawa saya ke pejabat agama untuk disyahadahkan. Jadi itulah ceritanya. Adakah kita menjadi asbab pada seseorang itu untuk memeluk agama Islam? Seperkara lagi yang ingin saya kongsikan adalah, walaupun tugas abang yang membawa saya ke pejabat agama untuk disyahadahkan habis di situ, tapi sebenarnya abang tersebut dengan orang-orang yang telah saya jumpa sebelum ni yang mempengaruhi saya untuk memeluk agama Islam, segala amalan yang saya lakukan pada hari ini, daripada hari pertama saya memeluk agama Islam hingga ke hari ini sampai ke hujung hayat saya, segala kebaikan itu diberikan kepada mereka. Mereka dapat kebaikan tersebut atas apa yang saya buat tanpa mereka sedarinya. Jikalau tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, kalau kita menjadi salah satu asbab untuk seorang itu memeluk agama Islam ataupun melafazkan 2 kalimah syahadah, begitu besar sekali pahalanya, kebaikannya yang mungkin menjadi bekal kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, sekiranya sahabat-sahabat semua menyukai perkongsian ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'allaf, ya. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Jadi insya-Allah channel Nasihat Mu'allaf akan membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua banyak lagi konten yang menarik pada anda semua, insya-Allah. Jadi doakan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.